Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Noor Irsyaduddin Hasrum dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Anak Isteri berangkat menyertai penanaman terumbu karang sempena Minggu Lautan Brunei. Pusat Warisan Ilmu Islam perlu berpandangan jauh ke depan dalam memberikan kepentingan khazanah warisan ilmu. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiraan Anak Isteri Pengiraan Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat menyertai edisi kedua penanaman terumbu karang sempena Minggu Lautan Brunei. Juga berangkat anak anda Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Polkiah. Acara bermula dengan pengenalan kepada ekologi dan tunjuk cara penanaman terumbu karang. Semasa di Pulau Pilung-Pilungan, penanaman terumbu karang dilakukan di atas bot dan di bawah air bagi mengutamakan kesihatan terumbu. Sejumlah 54 bola terumbu karang digunakan bagi penanaman terumbu ke atas sistem takat tiruan yang diletakkan bagi komuniti perikanan dengan hasrat membantu meningkatkan bekalan ikan dalam masa terdekat. Penyertaan Yang Teramat Mulia dan anak anda Dulian Teramat Mulia mencerminkan sokongan negara ke arah pemeliharaan marin. Pusat Warisan Ilmu Islam perlu berpandangan jauh ke depan melihat fungsi agensi kebudayaan serta institusi pengajian dan pendidikan dalam memberikan dan memberikan kefahaman mengenai kepentingan khazanah warisan ilmu serta menanamkan minat kepada generasi muda. Salah satu usaha yang juga penting jelas yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara, pendigitalan bahan-bahan koleksi khususnya naskah manuskrip. Yang Berhormat Pihin Orang Kaiseri Lela Dato' Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Muhammad Taib menjelaskan demikian semasa perasmian persidangan antarabangsa Manuskrip Islam 2025 pagi tadi. Ia bukan setakat dapat menjamin keutuhan naskah manuskrip asli agar senantiasa terjaga dan terpelihara, bahkan juga akan dapat membuka akses kepada para pengkaji dan penyelidik dimanapun mereka berada tanpa mengira sempadan dan batasan, serta kekal dapat diakses dan dimanfaatkan oleh generasi akan datang. Majlis diselajurkan dengan pembentangan kertas perdana bertajuk Manuskrip Islam sebagai jambatan intelektual, warisan ilmu, nilai dan inovasi untuk tamadun masa depan. Diadakan sempena persidangan dan pameran pertengahan tahun Brunei MYCE 2025. Persidangan 4 hari ini dianjurkan oleh Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanah Bolkiah dengan kerjasama UNISA, UBD dan Kupu SB. Memelihara dan mengkaji manuskrip-manuskrip serta menggali dan menyebarkan ilmu yang terpendam di dalamnya bukan sahaja satu tanggungjawab budaya, malah ianya juga merupakan amanah peradaban yang perlu diwariskan kepada generasi akan datang. Juga hadir menteri-menteri kabinet.
Sementara itu, para peserta persidangan antarabangsa manuskrip Islam petang tadi mendengarkan pembentangan yang memberi fokus kepada pendidikan kanak-kanak melalui manuskrip Islam. Pembentangan bertajuk manuskrip dan peranannya dalam meningkatkan perkembangan intelektual dan moral kanak-kanak berlangsung di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Pemangku Menteri Hal Ehwal Ugama. Pembentangan yang disampaikan oleh Dr. Nizar Mahmud Kasim Al-Syekh, Pengarah Dar Al-Nasaim, Li Nazri wa Tauzi Jeddah menekankan kepentingan manuskrip dalam membina pemikiran, nilai dan akhlak anak-anak melalui pendekatan yang bersifat ilmu dan warisan. Persidangan antara lain bertujuan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan manuskrip Islam sebagai jambatan yang menghubungkan warisan intelektual dan budaya dari masa lalu dengan masa hadapan umat Islam. Akta Pendidikan Wajib di Negara Brunei Darussalam bertujuan menyediakan akses awal bagi kanak-kanak ke sekolah. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Negara Brunei Darussalam komited untuk meningkatkan institusi pengajian tinggi agar diiktiraf secara global. Menteri Pendidikan menyatakan demikian semasa mesyuarat meja bulat Menteri-Menteri Pengajian Tinggi ASEAN bertemakan menggambarkan dekad yang akan datang dan seterusnya. Yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Dayang Hajah Romaizah binti Haji Muhammad Saleh mewakili negara semasa Kementerian Pendidikan Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia mengadakan dua mesyuarat peringkat menteri bermula 17 hingga 20 Jun di Langkawi bersempena dengan pengerusi ASEAN 2025 iaitu Malaysia. Semasa menghadiri mesyuarat meja bulat Menteri-Menteri Pendidikan ASEAN mengenai mempercepat strategi inovatif mengurangkan cabaran kanak-kanak dan belia tidak bersekolah, Menteri Pendidikan mengongsikan mengenai Akta Pendidikan Wajib di Negara Brunei Darussalam yang mengurangkan umur wajib memasuki sekolah kepada 5 tahun yang bertujuan menyediakan akses awal bagi kanak-kanak ke sekolah. Dalam menyokong usaha tersebut, Yang Berhormat berkata, pelbagai inisiatif telah diperkenalkan khususnya untuk membantu golongan yang memerlukan. Sementara pada mesyuarat meja bulat Menteri-Menteri Pengajian Tinggi ASEAN, Menteri Pendidikan menekankan komitmen negara untuk meningkatkan institusi pengajian tinggi agar diiktiraf secara global untuk reputasi akademik, pengiktirafan majikan, kualiti fakulti dan penyelidikan yang menghasilkan graduan siaga bekerja dengan kemahiran yang sentiasa berkembang. Sebelum berlangsungnya kedua-dua mesyuarat tersebut, Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Trust, telah menghadiri Forum Pendidikan ASEAN yang membincangkan mengenai isu-isu berkaitan maklumat penting, penemuan penyelidikan dan perkongsian amalan terbaik bagi meningkatkan keboleh capaian pendidikan untuk kanak-kanak dan belia yang terpinggir dan kurang bernasib baik. Negara Brunei Darussalam mengalu-alukan pengesahan Pelan Tindakan ASEAN mengenai Sains, Teknologi dan Inovasi APASCI 2026 hingga 2035 kerana negara juga sedang membangunkan strategi sains, teknologi dan inovasi nasional. Strategi tersebut akan membantu negara merangka hala tuju jangka panjang dengan mengenal pasti perkara-perkara fokus, menguatkan keupayaan nasional dan memastikan ekosistem sains, teknologi dan inovasi memenuhi keperluan domestik serta peluang serantau. Perkara itu antara yang disentuh oleh Yang Berhormat Pengiran Dato' Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN ke-21 mengenai Sains, Teknologi dan Inovasi AMMSTI yang diadakan di Jakarta, Indonesia baru-baru ini.
Yang Berhormat juga mengesahkan kepimpinan negara Brunei Darussalam dalam menguruskan inisiatif Jurnal ASEAN tentang sains dan teknologi untuk inisiatif pembangunan yang dilaksanakan melalui Universiti Brunei Darussalam. Turut dikongsikan penantian pengoperasian Pusat ASEAN bagi Perubahan Iklim ACCC yang dihoskan oleh negara Brunei Darussalam. Yang Berhormat Menteri mengalu-alukan sokongan negara-negara anggota ASEAN dan menggambarkan ACCC memainkan peranan penting dalam memajukan sains berkaitan iklim, mempromosikan kerjasama dan membantu ASEAN menghadapi cabaran iklim melalui inovasi dan perkongsian pengetahuan. Mesyuarat juga telah menggunapakai dan melancarkan pelantindakan ASEAN mengenai APASTI 2026-2035 yang menggambarkan ASEAN yang bersepadu, inovatif, siaga masa depan dan mampan yang dipacu oleh sains dan teknologi dalam bidang-bidang strategik. AMMSTI 21 juga menyokong laporan Mesyuarat Jawatankuasa ASEAN ke-87 mengenai sains, teknologi dan inovasi COSTI yang diadakan lebih awal bersama mesyuarat-mesyuarat berkaitan. Pelancaran garis panduan ASEAN mengenai pelaksanaan prinsip bukan hukuman bagi perlindungan mangsa pemerdagangan orang. Garis panduan bukan hukuman ASEAN telah dilancarkan di Jakarta, Republik Indonesia. Garis panduan tersebut menandakan satu kemajuan penting dalam komitmen kolektif ASEAN untuk melindungi hak-hak mangsa serta meningkatkan keberkesanan langkah-langkah membenteras pemerdagangan orang di seluruh rantau ASEAN. Mengetuai delegasi negara ke pelancaran garis panduan tersebut, Awang Haji Azri bin Haji Abdul Manaf, penolong Pesuruhjaya Polis selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kerja bagi Anti Pemerdagangan Orang. Negara Brunei Darussalam telah melaksanakan semua 15 garis panduan di dalam garis panduan bukan hukuman ASEAN yang menunjukkan komitmen negara dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip yang digariskan. Juga diadakan sesi perbincangan mengenai strategi dan pelaksanaan garis panduan tersebut selain mengenal pasti beberapa aktiviti berpotensi untuk dilaksanakan di peringkat rantau dalam melaksanakannya. Majlis Perasmian Papan Tanda Ketua Kampung Kawasan 2 Rancangan Perumahan Negara Kampung Pancur Mengkubau Mentiri diadakan petang tadi. Dianggarkan 2,160 penduduk berada di bawah tadahan Ketua Kampung Kawasan 2 yang meliputi Jalan Tanjung Selasih dan Jalan Tanjung Kudus. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Haji Awang Muhammad Edi Hardi bin Haji Awang Ibrahim merupakan ketua kampung berkenaan sejak 23 September 2022. Juga hadir Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Menyelamatkan nyawa setiap pesakit yang memerlukan darah amat penting, terutama pesakit yang menjalani pembedahan di hospital di negara ini. Hari ini sebanyak 67 pain darah berjaya dikumpul semasa kempen derma darah anjuran Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad. Kempen diadakan di sebuah restoran di Lambak. Dianjurkan dengan kerjasama Avid Technology, Syarikat Makan Ceria Sendirian Berhad dan Pusat Pendermaan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, kempen tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan kecemasan dan memainkan peranan dalam membantu keperluan negara menambah bekalan darah. Ia dapat merangsang pendarahan baru ke dalam badan tani dan juga dapat membantu kesihatan jantung dan sebagainya. Aku ingat ada 35 kali. I think ingat tolong orang saja bikin sehat lagi. 2 buah syarikat dan 4 warga negara Indonesia dikenakan kompaun kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Rampaian semasa operasi bersih di Kampung Tagap, Jalan Selayun,
mukim Sengkurung baru-baru ini. Operasi dijalankan oleh bahagian perlesenan dan penguatkuasaan Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama penguatkuasa daripada Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Jabatan Buruh dan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Syarikat Lead Enterprise dan Syarikat Haji Mahmud masing-masing didenda RM2,000, manakala Nyoman Adi, Darman, Mohsamid dan Suparni masing-masing didenda RM500. Syarikat-syarikat dan individu-individu terbabit diberi tempoh 7 hari untuk menjelaskan denda. Daerah Polis Temburong, Jabatan Daerah Temburong, para penghulu dan ketua kampung serta pengawasan kejiranan mengadakan perlawanan badminton persahabatan. Perlawanan berlangsung di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok, Daerah Temburong. Antara yang menghadirinya Awang Hassan Bahar bin Haji Omar, pemangku pegawai Daerah Temburong, dan Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Objektif acara mengeratkan hubungan serta mempromosikan gaya hidup sihat melalui sukan. Kejohanan bola sepak 9 orang sepasukan B13 anjuran Persatuan Bola Sepak Amatur Daerah Tutong dan Penabai Kuala Tutong Football Team berakhir petang tadi. Kejohanan akhir berlangsung di Padang Kompleks Sukan Tutong. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai Daerah Tutong. Kejohanan akhir menyaksikan perlawanan di antara pasukan Dash dan Brazilian Football Academy Brunei, BFA. Kejohanan berkesudahan BFA sebagai johan dengan jaringan 1-0. Kejohanan antara lain bertujuan untuk mengasah bakat muda dalam bola sepak, mengeratkan silaturahim antara pasukan dan mengamalkan gaya hidup sihat melalui aktiviti sukan. Kejohanan Bola Lesut Terbuka Brunei 2025. 4 perlawanan dalam 2 kategori berlangsung di Kompleks Sukan Cerudong. Dalam aksi kategori lelaki, pasukan Black Arrow 2 menamatkan badi kekalahan 2 perlawanan berturut-turut sebelum ini apabila melakar kemenangan pertama mereka selepas menewaskan Zombies 4-2. Dalam satu lagi perlawanan, Black Arrow 1 merekodkan kemenangan ketiga. Black Arrow 1 menundukkan Wanderers dengan kemenangan tipis 2-1. Lain-lain keputusan, Raven menewaskan Sarawak 19-4. Sarawak kemudiannya mencipta kemenangan menewaskan Black Arrow Diamond dengan kemenangan tipis 12-11. Perasmian kejohanan bola keranjang Piala UC 1000 diadakan semalam dengan 2 perlawanan. Kejohanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat, Gadong. Dalam perlawanan kategori wanita, pasukan Propel berjersi hijau membuka saingan kejohanan kali ini dengan langkah kanan apabila mereka mencipta kemenangan selepas menewaskan pasukan bola keranjang wanita Ling Tech dengan keputusan 63 berbalas 51. Dalam aksi kategori lelaki pula, pasukan TKCJMM berjersi kuning pula turut membuka tirai kejohanan kali ini dengan kemenangan. Mereka menewaskan pasukan Easy Way dengan keputusan 89 berbalas 76. Kursus teknikal angkat berat buat julung kalinya diadakan di negara ini. Kursus selama 4 hari itu akan berakhir esok. Kursus berlangsung di Sekolah Sukan Kampung Pulai.
Kursus dianjurkan oleh Persatuan Angkat Berat Kebangsaan Brunei Darussalam dengan sokongan Jabatan Belia dan Sukan serta Persekutuan Angkat Berat Asia Tenggara. Ia diadakan bagi meningkatkan taraf sukan angkat berat di negara ini melalui penganjuran kursus teknikal dengan bimbingan jurulatih yang bertauliah. 14 peserta menyertainya termasuk pemegang pingat emas Sukan Olimpik Tokyo 2020 Hildelan Diaz dari Filipina. Kursus disampaikan dan dikendalikan oleh dua pensyarah yang berpengalaman, Siritak Tatman dari Thailand dan Tom Liao dari Singapura.